Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan ataupun perkongsian ataupun ulang kaji UPKK bagi subjek KAFA tahun 3 dalam subjek adab. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah adab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, adab dengan orang dewasa dan orang tua. Okey, pengertian orang dewasa dan orang tua. Apa pengertian orang dewasa? Apa maksud orang dewasa dan orang tua? Okey, dia ada beberapa maksud ataupun ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya abang ataupun kakak. Orang yang lebih tua daripada kita, abang kita ke, kakak kita ke, mak ayah ke. Okey, asalkan orang yang lebih tua daripada kita, itulah pengertian orang dewasa ataupun orang tua. Okey, pengertian yang kedua ialah orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Contohnya pakcik kita, makcik kita ataupun jiran-jiran ke yang seusia ataupun yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Dan pengertian yang ketiga adalah orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Okey, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita, contohnya datuk ataupun nenek. Okey. Yang pertama pengertiannya adalah orang yang lebih tua daripada kita, orang yang seusia dengan ibu bapa kita dan orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Itu pengertian orang dewasa ataupun orang tua. Okay, kemudian kita nak tengok contoh orang dewasa dan orang tua. Apa contoh-contohnya? Okay, yang pertama adalah bapa. Okay, yang kedua ibu. Yang ketiga guru. Yang keempat nenek. Yang kelima jiran. Yang keenam, okey, yang keenam contoh kat sini, contoh lain adalah polis. Okey, yang ni contoh-contoh orang dewasa ataupun orang tua. Bapa, ibu, guru, nenek, jiran sebelah rumah kita. Mungkin kita berkawan dengan orang sebelah rumah kita dan ayah dia tu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Okey, yang kita panggil pakcik ataupun kita panggil uncle, aunty dan sebagainya. Dan polis. Okey, kalau kita sebagai seorang pelajar sekolah, orang yang telah berkerjaya seperti polis ke, bomber ke, siapa lagi, nurse ke, tak kisahlah apa saja yang kita yang lebih tua daripada kita, itulah contoh-contoh orang dewasa ataupun orang tua. Okey. Kemudian kita tengok kepada ini dalil berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril jambi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Okey, yang bermaksud sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Okey, ataupun rakan sejawat, Ibnu Sabil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Okey, ini adalah dalil Allah suruh kita berbuat baik ataupun beradab dengan orang yang lebih tua daripada kita. Okey, kemudian
Kita akan tengok kepada adab dengan orang dewasa dan orang tua. Apa ada adabnya? Okey, yang pertama, mendahului dengan memberi salam. Okey, bila kita jumpa orang yang lebih tua daripada kita, kita dahulukan untuk menegur mereka dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun Assalamualaikum je. Nak panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Mak Cik, Assalamualaikum Atuk, Assalamualaikum Nenek, Assalamualaikum Ayah, Assalamualaikum Ibu. Okey, dahulukan dengan memberi salam. Okey, yang kedua, ada adabnya adalah mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Okey, mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Contoh, kita naik bas ke, naik LRT ke, MRT ke, kita dah duduk ni dalam kita dah dapat tempat duduk, kemudian ada orang yang lebih tua datang, orang tua ni tak ada tempat duduk, dia berdiri je. Okey, lepas tu kita seeloknya kita bangunlah daripada tempat duduk kita tu dan bagi mereka tempat duduk tersebut supaya kita sebagai orang muda beralah dengan orang yang lebih tua. Maksud lagi dalam mengutamakan mereka dalam setiap perkara ni, kalau kita nak buat apa-apa keputusan, eloklah kita bertanya kepada orang tua. Papa rasa macam mana saya nak buat ni. Apa pendapat Papa? Tanya dulu. Tanya Papa kita, ayah kita, siapa-siapalah. Okay, tanya pendapat mereka. Itu maksud mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Okay, apa pun keputusan yang kita nak buat, pastikan kita cari dulu ataupun tanya dulu pada mereka. Okay, yang ketiga, contoh ataupun adab dengan orang dewasa dan orang tua adalah merendahkan suara dan bercakap dengan sopan. Okay, bila kita di depan orang tua, kita rendahkan suara dan cakaplah dengan sopan. Dia tak sama cara kita bercakap dengan kawan kita dan cara kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kena ada perbezaan. Tak boleh kita bercakap dengan orang tua sama macam kita bercakap dengan kawan kita. Buat endah tak endah, panggil pun dengan dengan panggilan yang tak elok ataupun kita panggil nama je. Okey? Kena rendahkan suara dan bercakap dengan sopan dengan orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih tua. Okey? Kemudian adabnya lagi, memanggil dengan nama yang baik. Okey, kita dah sentuh sikit tadi. Memanggil nama orang tua, memanggil nama orang yang lebih dewasa daripada kita tu dengan panggilan yang baik. Kalau kita orang muda, nak panggil orang yang tua sikit daripada kita, contohnya abang ke kakak ke, kita panggillah dengan panggilan abang dan kakak. Walaupun kita tahu nama dia pun, kita panggillah abang dan sebut nama dia, Abang Muhammad, abang apa lagi, Abang Hafiz, ataupun Kak Kak Mastura ke, Kak Siti ke, tak kisahlah. Kalau orang tu lagi tua, panggillah Pak Cik, panggil Mak Cik, uncle, aunty. Kalau tua lagi daripada mak ayah kita, kita panggillah atuk, nenek. Okey? Tak kisah, walaupun dia bukan atuk kita, dia bukan nenek kita, dia takkan marah punya kalau kita panggil atuk dan nenek. Okey? Itu memanggil dengan nama yang baik. Okey, dan adab yang lain adalah berlemah lembut dalam pergaulan. Berlemah lembut dalam pergaulan. Okey, kena berlemah lembut dalam pergaulan dengan mereka. Bila kita jumpa, bila kita bersama mereka. Okey, kalau ada contohnya orang yang lebih tua daripada kita nak perlukan pertolongan, okey, kita kena tolong. Berlemah lembut dalam pergaulan dengan mereka. Okey, seterusnya faedah beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Apa faedahnya bila kita beradab dengan orang dewasa ataupun orang tua? Antara faedahnya ialah menjadi anak yang soleh. Kita akan menjadi anak yang soleh. Kita akan menjadi anak yang taat kepada ibu bapa. Kita akan jadi anak yang disukai oleh masyarakat. Okey, jiran-jiran kita akan suka kat kita, baiknya budak tu. Dia akan
Dia akan puji kita, dan kita akan jadi anak yang soleh. Okey, kemudian faedah yang lain adalah dikasihi Allah dan Rasul. Allah kasih kepada orang muda yang hormat kepada orang tua. Okey, kemudian apa faedahnya lagi? Jiwa menjadi tenang. Hidup kita ni akan tenang. Jiwa kita sentiasa tenang je. Okey, kalau kita tak beradab, mungkin kita akan dibenci dan kita mungkin bermusuh dengan, bukan musuh dengan kawan kita je, bermusuh dengan orang-orang tua pun kita bermusuh. Orang pun tak suka kat kita. So, bila kita beradab, faedah yang kita dapat adalah jiwa kita akan rasa tenang. Okey, seterusnya hidup diberkati. Okey, insya-Allah sekiranya kita ni beradab dengan orang tua, hidup kita berkat, ramai orang sayang kita, ramai orang suka kita. Okey, dan yang kelima, apa faedahnya? Disayangi manusia. Orang sekeliling kita akan sayang. Orang yang kawan kita akan sayang kita, mak ayah kawan kita pun akan sayang kita, senang dengan kita. Okey, kita ni orang yang mudah bergaul dengan orang yang lebih tua. Okey, kita akan disayangi oleh semua orang. Okey, seterusnya, akibat tidak beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Apa pula akibatnya? Tadi kita tengok faedah, yang ni sekiranya kita ni tidak beradab. Okey, apa pula akibatnya? Okey, kat sini yang pertama, dimurkai Allah. Sudah semestinya Allah tidak suka kepada orang yang tidak hormat kepada orang tua, orang yang kasar dengan orang tua. Okey, Allah tak suka. Okey, kemudian yang kedua, akibatnya adalah hidup tidak berkat. Hidup kita ni tu tidak berkat, hidup kita tidak senang, tidak tenang kalau kita tidak beradab dengan orang tua. Cuba bayangkan kalau orang tu bercakap dengan kita, dia bukan bercakap dengan kita, dia bercakap dengan orang lain. Bila kita lalu je, orang akan bercakap tentang kita. Oh, budak ni lah semalam aku tengah solat, dia pergi sepaknya aku. Contohnya macam tu. Kita tak ada adab dengan orang tua. So, hidup kita ni tidak berkat, hidup kita tidak tenang. Okay, yang ketiga, menjadi anak derhaka. Okay, kita akan jadi anak derhaka sekiranya kita tidak beradab dengan orang tua. Lebih-lebih lagi dengan ibu bapa kita. Jadi anak derhaka lah kita. Dan balasan anak derhaka ni, kita pun tahulah apa balasannya. Okey, kemudian yang keempat, apa lagi akibat? Dipandang rendah dan dibenci oleh masyarakat. Okey, macam tadi juga, kita akan dipandang rendah, kita akan dikeji, bukan dipuji, kita akan dikeji. Asal kita lalu je orang bercakap yang tak elok tentang kita, kita akan dibenci oleh masyarakat sekeliling. Okey, yang kelima, hidup tidak bahagia. Sudah semestinya kalau kita tidak beradab, hidup kita tidak bahagia. Bahagia ke kalau orang selalu bercakap yang buruk tentang kita? Bahagia ke kalau tak ada siapa pun yang endah tentang pasal kita? Asal kita mendekat je, dia orang lari. Oleh kerana kita kurang adab ataupun tak ada adab dengan orang dewasa dan orang tua. Hidup tidak bahagia. Itu akibatnya. Okey? Okey, dan kita sebagai seorang anak, ada tanggungjawab yang kita perlu selesaikan kepada ibu bapa kita, sama ada ibu bapa kita tu masih hidup ataupun ibu bapa kita telah meninggal dunia. Antara salah satu benda yang paling penting adalah sentiasa mendoakan ibu bapa kita. Okey? Doa kepada kedua ibu bapa, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya, ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil lagi. Okey? Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey? Saya rasa sekadar itu saja untuk kali ini. Sama-samalah kita menjadi seorang yang hormat kepada orang tua. Tak kisahlah orang tua tu ibu bapa kita ke, jiran-jiran kita ke, pakcik-pakcik kita ke, ataupun siapa saja yang kita jumpa setiap hari dan kita tahu dia lebih tua daripada kita, seeloknya kita beradab dengan
orang yang lebih dewasa ataupun orang tua. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang untuk perkongsian ataupun ulang kaji seterusnya. Okey, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.